Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, bersama dengan saya, Cikgu Nur Faizah binti Ibrahim dari Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Bertemu kita kali ini dalam program Kelantan E-Class. Jadi pada sesi hari ini, Cikgu akan menyambung lagi topik perbincangan kita berkenaan dengan Kerajaan Alam Melayu. Tetapi fokus cikgu pada hari ini ialah berkenaan dengan Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Dan selepas sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mengharapkan kamu dapat memerihal berkenaan dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur di alam Melayu ini. Dan cikgu juga mengharapkan kamu dapat menerangkan kepentingan kebijaksanaan pemimpin untuk memajukan negara. Okey, seterusnya kita berkenalan dulu. Tapi sebenarnya kamu telah berkenalan berkenaan dengan Kerajaan Alam Melayu pada sesi sebelumnya. Jadi, cikgu tahu kamu telah mengetahui berkenaan dengan kerajaan-kerajaan yang masyhur yang terdapat di alam Melayu. Contohnya Kerajaan Funan. Selain daripada Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan beberapa kerajaan yang lain lagi. Jadi, kenapa kerajaan ini boleh menjadi masyhur? Kerana kerajaan ini mempunyai banyak kelebihan, terutamanya dari aspek pemerintahan, dari aspek ekonomi, dari aspek perdagangan dan juga dari aspek-aspek yang lain. Okey, kita lihat kerajaan di alam Melayu yang muncul pada awal abad pertama lagi, iaitu Kerajaan Funan. Okey, untuk pengetahuan pelajar, Kerajaan Funan ini berpusat di Vyadapura, yang mana pengasasnya terdiri daripada seorang Brahmin yang bernama Kaundia. Dan Brahmin ini telah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Soma. Wanita ini, Soma ini merupakan pemerintah wanita di Sungai Mekong. Jadi setelah mereka berkahwin, mereka bersama-sama membentuk Kerajaan Funan. Okey, itu dari segi latar belakangnya. Seterusnya kita tengok kemasyhuran yang telah dicapai oleh Kerajaan Funan. Kerajaan Funan ini sebenarnya mencapai kemasyhuran semasa pemerintahan Fan Shih Man. Semasa pemerintahan Fan Shih Man, beliau telah berjaya meluaskan kuasa sehinggalah ke Sungai Mekong, sehingga ke Teluk Chamrah di sebelah timur. Bukan itu saja, beliau juga telah berjaya menguasai selatan Myanmar sehinggalah ke Segenting Kra. Jadi, dengan kejayaan Kerajaan Funan ini, ia telah membuatkan Kerajaan Funan dapat menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan juga barat. Kesannya, pada abad ketiga, Kerajaan Funan telah menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Tetapi kita harus ingat, setiap kegemilangan itu pasti ada suatu saat yang akhirnya kerajaan itu jatuh. Dan Kerajaan Funan ini telah berakhir selepas rajanya yang terakhir, iaitu Rudrawarman. Apabila raja terakhir Rudrawarman itu, kita dapati Kerajaan Funan telah merosot kerana kerajaan ini telah diserang oleh Kerajaan Chenla. Okey, itulah serba sedikit berkenaan dengan Kerajaan Funan. Dari segi latar belakang, dari segi kemasyhuran dan dari segi kejatuhannya. Okey, kita tengok pula seterusnya. Kerajaan yang seterusnya ialah Kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini sebenarnya ia berpusat di Indrapura dan pengasasnya ialah Chulian. Iaitu Chulian ini mengasaskan Kerajaan Champa ini pada tahun 192 Masihi lagi. Tetapi kerajaan ini sering berhadapan dengan masalah, iaitu masalahnya mereka sering diserang oleh
Dai Viet. Okey, namun begitu, Chu Lien telah berjaya membebaskan kerajaan Champa daripada Dai Viet dan kerajaan ini juga berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okey, kita tengok dari segi kemasyhuran kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini masyhur semasa pemerintahan Cik Bonga. Okey, bunyi dia macam orang Melayu. Okey, jadi semasa zaman pemerintahan Cik Bonga, beliau telah berjaya mengatasi serangan daripada Dai Viet. Dan apabila beliau berjaya mengatasi serangan tersebut, jadi beliau menunjukkan beliau mempunyai kehebatan. Dan kehebatan ini dibuktikan apabila beliau telah berjaya meluaskan kuasa sehinggalah ke wilayah Dai Viet, sehinggalah ke lembah Sungai Merah. Jikalau kita lihat kepada statement ini, beliau telah berjaya meluaskan kuasa ke wilayah Dai Viet. Ini menunjukkan zaman pemerintahan Cik Bonga, beliau telah berjaya mengalahkan serangan daripada Dai Viet dan berjaya menguasainya. Jadi serangan oleh Cik Bonga ke wilayah Dai Viet ini telah menyebabkan wilayah Dai Viet lumpuh setelah raja mereka, iaitu Raja Trang Du Tong. Silat sikit kat situ. Dan telah berjaya membunuh Raja Trang Du Tong. Kesannya, pemerintahan Cik Bonga telah diiktiraf oleh dinasti Ming pada tahun 1369. Bayangkan, sebuah kerajaan yang terdapat di Asia Tenggara telah diiktiraf oleh sebuah kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Cina semasa dinasti Ming. Bukan calang-calang kejayaan yang telah dicapai oleh Cik Bonga. Walaupun kita melihat kerajaan Champa sebagai sebuah kerajaan yang hebat, tetapi akhirnya kerajaan ini juga berakhir apabila Raja Indrawarman meninggal dunia pada tahun 1441. Dan pada masa itu, Dai Viet sekali lagi membalas dendam dengan menyerang Champa, dan akhirnya kerajaan Champa telah kalah dan telah ditawan oleh Dai Viet pada tahun 1471. Maka berakhirlah kehebatan kerajaan Champa di tangan Dai Viet. Okey, kita tengok kerajaan alam Melayu yang seterusnya, iaitu kerajaan Sriwijaya. Okey, cikgu pasti kamu memang biasa dengar sangat dah perkataan Sriwijaya ini. Kalau kita lihat dari segi identiti kerajaan Sriwijaya ini, kerajaan Sriwijaya adalah merupakan sebuah kerajaan maritim. Apabila kita kata kerajaan maritim, bermaksud ia sangat terkenal dengan aktiviti perdagangan. Salah satu sebab ialah kerajaan ini terletak di kawasan muara sungai. Okey, kita tengok dari segi lokasinya, kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang. Dan pengasasnya ialah Dapunta Hyang Srijayanas, iaitu pemimpin ini telah memerintah pada tahun 683 Masihi. Dan semasa pemerintahan beliau telah berjaya menakluk kawasan sekitarnya sehinggalah dari Bangka dan termasuklah Bangka dan juga Taruma. Kita tengok dari segi kemasyhuran kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini masyhur semasa pemerintahan susahnya nak sebut, Sanggramadan Jaya. Cikgu rasa awak pun susahlah nak sebut macam cikgu ni lah juga. Maklumlah kita ni bukan orang Jawa-Jawa, bukan orang Indonesia kan, orang Melayu. Jadi pemerintah ini telah memerintah pada abad ke-8. Jadi beliau telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu pun termasuk juga, dan juga segenting Kera. Apabila kerajaan Sriwijaya ini, cikgu tak nak sebut dah nama raja dia, susah kan kita belit-belit lidah cikgu ni. Jadi menunjukkan kerajaan ini pada masa ini, pada abad ke-8 ini, di bawah pemerintahan Sanggramadan, cikgu tak nak sebut dah. Okey, jadi itu menunjukkan dia merupakan sebuah kerajaan yang sangat hebat. Dan kesannya,
Semasa pemerintahan beliau, Sriwijaya telah berjaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Ada orang tak tahu ke tentang Selat Melaka? Cikgu rasa kamu memang tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu kena tahu. Selat Melaka adalah laluan perdagangan utama yang menghubungkan perdagangan dari India dan juga China. Dan statusnya adalah, Selat Melaka ini statusnya ialah pelabuhan interport. Okey, seterusnya kita tengok. Dengan kejayaan-kejayaan ini, ia telah menjadikan Sriwijaya satu kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Dan ia juga bukan sekadar menjadi kuasa perdagangan utama, tapi ia juga menguasai aktiviti berkaitan dengan agama, khususnya agama Buddha. Walaupun hebat sekali kerajaan Sriwijaya ini, akhirnya kerajaan ini turut merosot setelah diserang oleh tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan Melayu yang masyhur seterusnya. Okey, kita tengok pula kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ini berpusat di Hariharalaya. Banyak betul kita belajar bahasa-bahasa yang pelik pada hari ini, nak sebut sampai berbelit-belit lidah. Cikgu pun berbelit-belit lidah rasanya. Cikgu tak tahulah kalau kamu sebut macam mana. Okey, kerajaan ini diasaskan oleh Jayawarman. Jayawarman II dari Chenla. Okey, dan beliau ini jugalah yang telah berjaya menyatukan wilayah yang terdapat di Sungai Mekong. Okey, kita tengok dari segi kemasyhuran. Okey, kerajaan Angkor ini masyhur semasa zaman pemerintahan Suryawarman II, di mana pada zaman pemerintahan ini beliau telah berjaya meluaskan kuasa empayar Angkor ini dari sekitar lembah Sungai Mekong hinggalah ke selatan Myanmar. Jadi kita dapati pada zaman pemerintahan beliau telah berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Dai Viet. Okey, seterusnya kita dapati beliau juga telah mewujudkan jalinan perdagangan. Jalinan perdagangan antarabangsa. Jadi, apabila adanya jalinan perdagangan antarabangsa, maka pedagang-pedagang tempatan juga telah mendapat manfaatnya, iaitu mereka juga dapat berdagang dengan pedagang-pedagang luar secara tidak langsung. Dan ini adalah sangat-sangat menguntungkan penduduk tempatan di Angkor. Okey, dan usaha beliau diteruskan lagi oleh Jayawarman VII yang berjaya meluaskan kuasa sehinggalah ke sempadan Annam. Okey, dan beliaulah antara orang yang telah membina Angkor Thom dan 102 buah hospital untuk kegunaan masyarakat Angkor. Kamu tahu apakah itu Angkor Thom? Cikgu rasa mungkin kamu pun tak pernah dengar nama tu. Okey, kalau kamu nak tahu Angkor Thom tu, kamu boleh tengok gambar di sebelahnya. Okey, nampak tak dia ada muka macam patung. Binaan yang terdiri daripada batu yang ada objek macam ada muka orang macam tu. Itulah yang dikatakan dengan Angkor Thom. Okey, namun begitu, kerajaan Angkor juga menghadapi zaman kemerosotan apabila Jayawarman VII tadi telah meninggal dunia. Sebab apa? Sebab diserang oleh Siam pada tahun 1594. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan alam Melayu yang seterusnya, iaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berpusat di kota Trowulan dan kerajaan ini diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol pada tahun 1294, dan zaman kemasyhuran kerajaan Majapahit ini bermula dengan perlantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh
pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Pelik nama. Tapi sedap juga sekali-sekala sebut yang bunyi dia macam Jawa-Jawa ni kan. Okey, seterusnya kita tengok. Beliau berjaya kembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Jadi dekat sini, kalau seseorang pemimpin itu, seorang Perdana Menteri itu berjaya mengembalikan keadaan yang tidak stabil kepada kerajaan yang menjadi kerajaan yang aman, ini menunjukkan pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Okey, seterusnya, pada masa ini juga kita dapati kerajaan Majapahit telah berjaya meluaskan kuasa ke timur Pulau Jawa, ke pesisir pantai timur Sumatera, ke pesisir selatan dan juga barat Pulau Borneo, sebahagiannya di selatan dan utara Sulawesi dan juga sehinggalah ke Pulau Maluku. Luas sekali, banyak sekali tempat-tempat yang telah berjaya dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Disebabkan itu, pada abad ke-14, kerajaan Majapahit telah muncul dan telah menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Seperti kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Setiap yang bermula pasti ada pengakhirannya. Dan kerajaan Majapahit ini telah merosot apabila Patih Gajah Mada meninggal dunia akibat diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan alam Melayu yang terkenal, iaitu kerajaan Kedah Tua. Jangan ada pelajar yang cakap tidak kenal di mana terletaknya kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ini terletak berpusat di Sungai Mas dan juga Pengkalan Bujang. Dan bagaimana kerajaan Kedah Tua ini boleh muncul? Ia muncul apabila masyarakat Guar Kepah menjalinkan hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari luar. Dan ia telah diperkukuhkan lagi dengan catatan oleh golongan agama dan juga pedagang dari China, India dan juga pedagang dari Arab Parsi. Okey, buktinya sumber Cina ada mengatakan mereka telah memberi satu nama kepada kerajaan Kedah Tua ini, iaitu Syekh Cap. Manakala dari sumber dari India pula mengatakan kerajaan Kedah Tua ini Kataha. Dan Arab pula mengatakan Kedah Tua ini, kerajaan Kedah Tua ini dengan panggilan nama Kalahbar. Dan kerajaan Kedah Tua ini adalah masyhur dan berkembang dengan pesat dari aspek perdagangan semasa berpusat di Lembah Bujang, yang mana ia melibatkan pedagang-pedagang dari timur dan juga barat. Okey, dan pada masa yang sama kerajaan Kedah Tua juga telah menjadi pusat keagamaan, iaitu bagi agama Buddha. Okey, kita tengok dari segi kemerosotan. Kerajaan Kedah Tua ini telah merosot akibat dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya dan juga akibat serangan daripada tentera Chola pada tahun 1025, yang mana serangan ini telah melemahkan perdagangan di kerajaan Kedah Tua. Jadi pada abad ke-7, perubahan pemerintahan yang berlaku dengan pengasasan Kesultanan Kedah, maka berakhirlah kerajaan Kedah Tua. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan yang terakhir, iaitu kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara ini adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Pengkalan, yang mana kemunculan kerajaan ini adalah pada abad ke-6, tetapi berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5 lagi. Okey, cikgu terlupa. Abad tu bersamaan dengan berapa tahun? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Sebab apa? Bila kita kata perkataan tu 6, macam 6 hari je bunyinya. Tapi untuk pengetahuan kamu semua, 1 abad adalah bersamaan dengan 100 tahun. Jadi, 100 tahun sebelum abad ke-6, kerajaan Gangga Negara telah mempunyai pelabuhan yang sangat terkenal. Okey, dan kerajaan ini diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna.
Mereka mengatakan Raja Ganji Sarjuna ini adalah raja berketurunan dari negeri Kedah. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan kerajaan Gangga Negara ini adalah diasaskan oleh Raja Khmer dari Kemboja. Okey, kita tengok dari segi kemasyhuran kerajaan Gangga Negara. Okey, kerajaan Gangga Negara ini mula masyhur pada abad ke-9. Tapi pada abad ke-5, kerajaan Gangga Negara ini telah dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan juga biji timah. Dan kerajaan Gangga Negara ini juga berjaya mempertahankan kedaulatan dari serangan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Dan kerajaan Gangga Negara ini telah merosot, telah mulai lemah apabila diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025, dan serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Dekat bawah tu cikgu ada letak satu gambar ilustrasi berkenaan dengan negara kota yang terdapat di zaman kerajaan Gangga Negara. Sungguh hebat. Tapi cikgu lupalah nak tanya, kerajaan Gangga Negara ni sebenarnya terletak dekat mana? Tahu tak kat mana? Okey, kalau kamu tahu kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara ini adalah jiran kepada Kedah Tua kerana kerajaan ini terletak di negeri Perak. Okey, apabila kita melihat semua ini, kita dapati di negara kita sendiri pun telah wujud kerajaan alam Melayu yang masyhur, iaitu kerajaan Gangga Negara dan juga kerajaan Kedah Tua. Jadi segala kemasyhuran ini menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu juga adalah setaraf dengan kerajaan-kerajaan lain di dunia yang berkembang dari segi ketamadunannya seperti tamadun Rom, tamadun Yunani dan sebagainya. Dan kita seharusnya melihat negara kita sebagai satu kerajaan alam Melayu yang hebat seperti mana kita melihat hebatnya kerajaan Rom di dunia luar sana. Jadi, cikgu mengharapkan kamu telah dapat mengetahui tentang kerajaan alam Melayu yang masyhur yang terdapat di negara kita, dan cikgu mengharapkan akan lahir satu rasa bangga berkenaan dengan kehebatan yang telah berlaku, kehebatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kerajaan di alam Melayu dengan adanya kerajaan-kerajaan yang hebat ini. Sesungguhnya kita bersyukur kerana dilahirkan dalam sebuah kerajaan yang mempunyai sejarah kerajaan yang sangat masyhur pada suatu ketika dahulu. Jadi, cikgu mengharapkan kamu dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Dan cikgu berharap kamu lebih bersemangat untuk belajar sejarah selepas ini. Kerana sesungguhnya sejarah kita sangat hebat jika kita nilai dari sudut jati diri kita sebagai seorang penduduk tempatan di alam Melayu. Sehingga kita berjumpa lagi, cikgu mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.